kubu PAS telah membocor di Kelantan, yang rasa mereka tidak selesa berada dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Takdirnya keluar Perikatan Nasional itu bukan perkasakan kerjasama politik, tiba-tiba bekerjasama pula. Jadi ini satu perkara yang agak melucukan dalam aspek politik pada hari ini. Di dalam politik tidak ada apa-apa kemustahilan. Itu soalan yang agak soalan cepumas sebenarnya. Ramai yang bertanya soalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayar Malaysia Gazette yang menonton Skop MG bersama saya, Haslina AR Kamaluddin. Esok akan bermulalah Muktamar PAS kali yang ke-70. Kalau kita lihat Dewan Himpunan Penyokong PAS sudah pun bermula konvensyennya sekitar 8 hari bulan yang lalu, dan esok akan bermula peringkat Dewan Ulama' Pemuda dan juga Muslimat yang akan bermula esok 11 September sehingga 13, dan kemuncaknya adalah Muktamar Tahunan PAS Pusat yang akan berlangsung pada 14 sehingga 15 September yang akan berlangsung di Kompleks Al-Makmur Kerdau, Temerloh, Pahang, Darul Makmur. Tahun ini adalah tahun tuan rumahnya adalah daripada Pahang Darul Makmur. Juga dikatakan dijangka akan dihadiri lebih 5,000 perwakilan pada muktamar kali ini, yang mana termasuklah pemerhati, rakan gabungan Perikatan Nasional PN dan juga daripada Dewan Himpunan Penyokong PAS sendiri. Jadi mereka akan berkumpul kali ini. Apakah signifikannya muktamar PAS kali yang ke-70 ini? Adakah ini menguatkan lagi jentera-jentera ahli-ahli parti akar umbi, memandangkan ada yang menyatakan bahawa longgarnya kesatuan dalam PAS ini selepas kekalahan mereka di Nenggiri. Apakah isu-isu politik akan menjadi isu yang akan dibawakan, dibahaskan menerusi muktamar kali ini? Kita akan bersama dengan Yang Berhormat Ahmad Fadli Syari, Ketua Penerangan PAS Pusat. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum. Baik YB, kesemua ahli-ahli, perwakilan, akar umbi akan berhimpun. Dijangka 5,000 orang akan hadir. Apakah signifikan di awal ini? Signifikannya Muktamar PAS kali ke-70 ini. Silakan YB. Terima kasih kepada saudari Haslina dari Malaysia Gazette di atas kesudian untuk jemput saya pada malam ini. Bersiaran secara langsung bersama dengan Malaysia Gazette untuk fokus kepada isu-isu muktamar kami yang ke-70 pada kali ini. Baik, apabila ditanya tentang signifikan daripada muktamar, sebagaimana biasalah muktamar ini adalah untuk memenuhi tuntutan daripada pendaftar pertubuhan, iaitu mesyuarat agung yang kita laksanakan setiap tahun. Tetapi saya yakin bahawa melalui muktamar ini nanti dalam ucapan dasar yang akan dikemukakan oleh Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Presiden pada pembukaan muktamar pada hari Sabtu ini akan meletakkan satu garis panduan berkenaan bagaimana hala tuju PAS dalam menghadapi PRU 16 sebagai pembangkang dalam konteks kerajaan, dalam konteks politik Malaysia pada hari ini. Kerana saya yakin bahawa kita sudah menerima realiti bahawa kita perlu untuk berdepan dengan kerajaan yang ada pada hari ini sebagai sebuah kekuatan pembangkang, dan saya pasti bahawa dalam ucapan dasar itu nanti arahan-arahan bertindak akan dikemukakan untuk kita memastikan jentera di peringkat bawah bersedia dalam masa 3 tahun dari sekarang untuk berdepan dengan PRU ke-16. YB, apakah ini bertitik tolak kepada kekalahan Perikatan Nasional di Nenggiri, memperlihatkan bagaimana di Kelantan itu salah satu kubunya ataupun orang kata bocor sedikit, kerana itu dengan apa yang akan dibahaskan pada hari Sabtu ini memberikan kata-kata semangat lagi, ataupun sebenarnya sudah rapuh PAS ini, ataupun bagaimana YB? Saya melihat bahawa kekalahan Nenggiri juga satu topik penting yang akan kita bincangkan, iaitu bagaimana peralihan pengundi yang sangat ketara. Tetapi walaupun demikian, perlu untuk saya nyatakan bahawa melalui daftar-daftar yang dikemukakan atau yang kita dapati dari PRK Nenggiri itu sendiri,
ia bersifat konsisten dengan undi yang diperolehi dari PRK sebelum ini. Saudari Haslina, kalau kita melihat kepada PRK Kemaman, undi diperolehi oleh PAS dalam PRK Kemaman juga merosot berbanding dengan undi diperolehi dalam PRU yang lepas. Begitu juga dalam PRK Sungai Bakap, undi diperolehi oleh PAS juga merosot berbanding dengan PRU atau PRN yang lepas. Artinya dalam mana-mana PRK sebenarnya undi yang diperolehi oleh mana-mana pihak itu merosot. Kalau undi diperolehi oleh PAS sebagai pemenang di Kemaman dan Sungai Bakap itu pun merosot, sudah pasti undi di pihak lawan lagi merosot. Begitu juga di Nenggiri, kalau kita tengok undi diperolehi oleh PAS di Nenggiri berbanding dengan PRN yang lepas juga merosot dengan sekitar lebih kurang 1,000. Tetapi berbeza di Nenggiri ialah lonjakan undi yang diperolehi oleh UMNO dan Barisan Nasional itu sangat-sangat tinggi sehingga sampai ke 76% keluar mengundi pada kali ini. Jadi walaupun saya tidaklah ingin mengemukakan alasan-alasan yang merupakan escapism terhadap kekalahan tersebut, tetapi ia baik untuk wake up call bagi jentera PAS, khususnya dalam berdepan dengan PRU nanti, jangan berasa selesa. Cuma untuk menyatakan bahawa kubu PAS telah pun bocor di Kelantan, saya rasa kita perlu untuk melihat secara realiti. Kalau kubu PAS bocor di Kelantan, berarti kubu DAP sudah pun tenggelam di Sungai Bakap. Sebab di Sungai Bakap, PAS hanya menang sekali sahaja dalam PRN yang lepas. Tiba-tiba datang PRK, kita menang sekali lagi. Berbeza di Nenggiri. Di Nenggiri, puluhan tahun dimenangi oleh UMNO. Dan kita pun hanya menang sekali sahaja di Nenggiri baru-baru ini. Jadi saya tidaklah nak nyatakan bahawa kita telah pun bocor kubu kita kerana suasana PRK berbeza dengan PRU, tetapi ia bagus untuk wake up call dan kita akan tengok kenapa undi, khususnya undi anak muda, beralih dengan begitu ketara menyebelahi UMNO dan Barisan Nasional. Baik, muktamar ini adalah saya kira sebagai satu medium yang paling tepat, paling cepat dan paling orang kata holistik buat ketika ini untuk PAS sebenarnya. Dalam tempoh kita nak satu lagi, kita akan pergi kepada satu lagi siri pilihan raya kecil di Mahkota Johor. Kita melihatkan bagaimana PAS akan menyuntik semangat baru. Bagaimana tadi YB ada menyebut bahawa undi yang makin merosot di beberapa kawasan, kesemuanya parti mengalami situasi yang sama. Apakah YB berfikiran bahawa orang ramai, masyarakat kita ataupun anak muda semakin tidak suka pada politik hari ini yang bagi mereka menyesakkan dada mereka dengan isu-isu yang tidak masuk akal, lebih kepada politik daripada ekonomi rakyat. YB? Saya tidaklah melihat begitu kerana kalau kita melihat pada data PRU dan PRN yang lepas, PRU 2022 dan PRN yang lepas, waktu saya terlibat dengan Libat Urus bersama dengan Timbalan Menteri Belia Sukan YB Adam Adli, saya ke Kementerian Belia Sukan dan saya dijemput untuk satu sesi Libat Urus berkenaan dengan sekolah politik untuk anak-anak muda. Kita didedahkan dengan data bahawa peratus keluar mengundi di kalangan anak muda sangat tinggi dalam PRU 2022 dan juga dalam PRN yang lepas pun juga peratus anak muda itu agak tinggi. Jadi tidak logik untuk kita, tidak adil untuk kita nyatakan bahawa anak muda sudah bosan kepada politik dan mereka tak nak keluar mengundi. Mungkin kita boleh kata bahawa mereka agak kecewa dengan politik, tetapi ia tidaklah sehingga kepada mereka tidak keluar untuk mengundi. Keterlibatan mereka dalam demokrasi pilihan raya boleh dipuji buat setakat ini dan walaupun demikian menjadi obligasi kita ahli-ahli politik untuk memastikan bahawa anak-anak muda tidak kecewa di dalam politik pilihan raya ini. Mereka meneruskan keterlibatan mereka dengan cara kita memenuhi janji-janji kita di dalam pilihan raya dan juga benar-benar bertindak sebagai suara rakyat, ahli parlimen di dalam parlimen dan adun di dalam Dewan Undangan Negeri masing-masing. SG4 ataupun SG4, SG4 itu lebih tepat. Apakah ini juga antara intipati utama pada muktamar kali ini? Melalui usul-usul yang saya terima, tidaklah saya tengok bahawa SG4 itu satu perbahasan utama yang akan dibawa ke dalam muktamar, tetapi boleh jadi ia akan dibahaskan dalam ucapan dasar Presiden nanti. Sebab sebelum muktamar ini, sebagai Ketua Penerangan, saya akan bertindak sebagai jawatan kuasa untuk menapis usul. Usul yang kita terima itu lebih kepada usul membincang tentang kos sara hidup, isu-isu yang melibatkan survival rakyat dan melibatkan isu antarabangsa,
isu-isu Palestin, isu penindasan rakyat di Palestin, isu berkaitan dengan penerusan kepada ketuanan undang-undang syariah pasca cabaran Nick Allen terhadap undang-undang syariah di Mahkamah Syariah, di Mahkamah Persekutuan baru-baru ini juga di antara perkara yang akan dibacakan oleh pihak PAS, dan juga yang saya boleh nyatakan bahawa di antara perkara yang sangat-sangat kritikal sekali ialah seperti mana yang saya sebut tadi, ialah isu kenaikan harga barang dan juga isu terutamanya iaitu akibat ditarik balik subsidi. Artinya bahawa dalam muktamar PAS pada kali ini kami akan bertindak sebagai jurubicara rakyat. Kami akan bertindak sebagai jurubicara rakyat, dan usul yang akan diluluskan nanti ialah usul yang akan membincangkan berkenaan bagaimana solusi untuk memastikan rakyat kita tidak terus terbeban dengan kenaikan harga barang. YB ada menyebut beberapa perkara, termasuklah yang ni saya nak tanya, termasuk hari ini ataupun baru-baru ini mengenai dikaitkan orang Islam iaitu penyelewengan akidah. Apakah PAS Pusat menerima usul yang terkini ini kerana ia melibatkan isu akidah terhadap orang Islam? Apakah ini juga akan dijadikan satu intipati khas dalam perbahasan nanti, YB? Saya faham maksud Puan Haslina tadi, iaitu merujuk kepada isu yang baru tular baru-baru ini. Tetapi kerana jawatan kuasa usul ini hanya menerima usul sehingga ke tarikh yang ditetapkan, itu sebelum daripada tularnya itu tersebut. Walaupun demikian, saya yakin apabila membahaskan usul ini nanti, tak dapat tidak perwakilan akan mengait terbaru yang tular ini, kerana ia lebih kurang mirip yang sama, iaitu bagaimanakah hala tuju undang-undang syariah pada hari ini dalam keadaan kuasa kerajaan negeri yang kita tahu bahawa isu agama ini berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri melalui raja-raja masing-masing, tetapi dilihat seolah-olah sudah ada sedikit pertembungan dengan perlembagaan persekutuan, dan apabila dicabar di mahkamah, sebahagian peruntukan di Kelantan itu telah pun gugur, sedangkan peruntukan yang sama juga wujud di negeri-negeri yang lain yang juga menggunakan peruntukan yang sama. Jadi saya yakin bahawa perwakilan, bahkan kita sendiri agak bimbang bagaimanakah tindakan dapat diambil kepada penyeleweng akidah seperti ini kalau sekiranya peruntukan-peruntukan tersebut tidak diiktiraf di peringkat perlembagaan persekutuan. Jadi di sini ada sudut teknikalnya, saya yakin pegawai-pegawai yang ada di dalam PAS akan memandu hala tuju bahasan kita pada kali ini berhubung dengan ketuanan undang-undang syariah. Kenapa saya tanyakan isu yang terkini ini? Kerana PAS antara parti Islam terbesar Malaysia yang sering membawakan isu-isu ini, yang sering dibawakan, dan suara daripada PAS itu sering kali didengar dan diangkat. Dan kita kalau boleh, perkara-perkara terkini itu sudah pasti mahu didengar. Apakah solusi yang terbaik yang boleh disampaikan, kan YB? Baik. Yep. Selain daripada itu, saya melihat pada awal tadi YB ada menyebutkan mengenai perancangan awal untuk berhadapan ataupun menghadapi pilihan raya umum yang ke-16 3 tahun lagi. Dan mutakhir ini juga saya ada membaca juga kenyataan daripada PAS sendiri yang menyebut akan memperkasakan kerjasama politik. Apakah maksud kerjasama politik yang akan diperkasakan itu? Apakah akan menambah lagi parti-parti lain dalam kerjasama Perikatan Nasional, ataupun sebenarnya PAS sudah bersedia untuk keluar daripada Perikatan Nasional, mungkin bergerak secara solo kerana PAS mempunyai kekuatan yang luar biasa dari segi politik di Malaysia? YB. Terima kasih Puan Haslina. Baik, itu soalan yang agak soalan cukup mas sebenarnya. Ramai yang bertanya soalan itu. Jadi kalau kita menyebut tentang perkasakan kerjasama politik, kalau kita keluar takdirnya keluar Perikatan Nasional, itu bukan perkasakan kerjasama politik, itu memperkecilkan kerjasama politik sebenarnya. Jadi kalau kita nak perkasakan kerjasama politik, maka PAS perlu untuk terus memperkukuhkan Perikatan Nasional, bahkan mengajak parti-parti lain yang mempunyai hala tuju yang hampir sama bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Walaupun tidak berada di dalam Perikatan Nasional, tetapi bersama-sama di dalam hala tuju sebagai pembangkang untuk kita menempuh pilihan raya. Saya ambil contoh parti seperti Parti Muda sebagai contoh. Tidak pernah ada kedengaran atau permohonan daripada muda untuk menyertai Perikatan Nasional. Tapi saya yakin dalam perkembangan pada hari ini, kita boleh bekerjasama dengan Parti Muda untuk berdepan dengan kekuatan kerajaan campuran PHBN pada hari ini. Parti-parti seperti Warisan sebagai contoh, dalam situasi mereka berdepan dengan pilihan raya negeri Sabah, saya yakin
perkembangan politik di Sabah ini nanti juga akan menentukan apakah hala tuju kerjasama politik di peringkat nasional ini nanti. Bahkan tidak mungkin bahawa di peringkat Sabah mereka berperang sesama sendiri, tetapi bila datang menyeberangi Laut Cina Selatan sampai mendarat di KLIA, tiba-tiba bekerjasama pula. Jadi ini satu perkara yang agak melucukan dalam aspek politik pada hari ini. Jadi saya yakin kita boleh untuk nak memperkasakan, walaupun secara detail saya tidak boleh dedahkan. Antara lainnya ialah kita akan sentiasa mengajak rakan-rakan kita, khususnya daripada UMNO sendiri yang telah pun 2-3 hari ini dalam isu halal, ramai pihak dalam UMNO sudah membuka mata betapa bahayanya untuk menyerahkan kuasa politik ini kepada parti yang DAP berada di dalamnya sebagai kuasa politik yang agak besar. Jadi kalaulah ini dapat difikirkan kembali oleh rakan-rakan di dalam UMNO, saya yakin bahawa dimensi kerjasama politik ini dapat diperkasakan menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Apakah maksud YB itu mungkin tercetusnya Muafakat Nasional 2.0 YB? Kalau UMNO sendiri, apa masalahnya? Kami sentiasa terbuka untuk mempersilakan UMNO datang bersama-sama dengan kami. Tetapi dalam perkembangan yang ada pada hari ini, agak sukar perkara itu berlaku. Mustahil perkara itu berlaku. Walaupun demikian, di dalam politik tidak ada apa-apa kemustahilan. Saya tahu bahawa ramai di kalangan UMNO yang rasa mereka tidak selesa berada dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Perikatan Nasional mempunyai solusinya, iaitu kita sama-sama bekerjasama untuk kita berdepan dengan kekuatan kerajaan campuran. Walaupun tidak di dalam Ikatan Perikatan Nasional. Kalau BN boleh bersama dengan PH, walaupun BN tak masuk PH dan PH tak masuk BN, apa masalahnya kalau BN nak kerjasama dengan Perikatan Nasional? YB, muktamar ini adalah satu, saya katakan di awal tadi, medium untuk menyatukan kembali hati-hati akar umbi PAS. Kenapa saya katakan menyatukan kembali? Kerana kita melihat beberapa kenyataan sebelum ini, khususnya daripada Tan Sri Anwar Musa, telah memperlihatkan runtuhnya keyakinan, tak semua tetapi sedikit sebanyak menyentuh hati orang kata ahli-ahli PAS, khususnya di akar umbi. Dan terkini Tan Sri Anwar Musa kembali dengan kenyataan 2 hari lepas bahawa belum masuk ni, saya kirakan belum masuk bertanding lagi, sudah mengaku kalah dan angkat bendera putih awal dengan menyatakan PRK mahkota itu milik BN. Mungkin YB boleh menyatakan bahawa muktamar ini akan develop kembali kepercayaan, mungkin akan ada tindakan dan sebagainya yang akan dikenakan kepada Tan Sri Anwar Musa, ataupun bagaimana YB? Tan Sri Anwar Musa bercakap dari atas kapasiti sebagai timbalan pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat. Mengikut data-data yang ada, mengikut kemungkinan-kemungkinan yang ada, mahkota ini ialah kuat kepada Barisan Nasional. Jadi kita kata bahawa dan mengikut data yang ada, secara logiknya mahkota akan dimenangi secara majoriti besar oleh Barisan Nasional. Jadi itu saja. Saya rasa tidak ada apa-apa keperluan untuk mengenakan tindakan kerana beliau bercakap tentang fakta yang beliau ada. Kalau nak kira, kalau dari sudut nak mengaku kalah dan sebagainya, UMNO sendiri pernah tidak masuk bertanding di PRK Cempaka selepas kematian Allahyarham Tuan Guru Datuk Ni Aziz pada tahun 2015 yang lepas. UMNO tak masuk bertanding atas asas apa? Atas asas Cempaka itu berada di kawasan Pengkala Cepa, yang mana kawasan Pengkala Cepa ni kawasan yang paling tinggi majoritinya PAS di dunia pada waktu itulah. Jadi UMNO tak masuk bertanding. Jadi kita tak kata pun itu faktor mengaku kalah dan sebagainya. Semuanya berpijak di atas paksi yang realiti. Pernah berlaku pilihan raya kecil, DAP pun tak masuk bertanding, PKA tak masuk bertanding, atau faktor-faktor yang tertentu. Mahkota ini kita bukan tak masuk bertanding, kita akan bertanding. Tidak ada masalah. Sebagai menawarkan solusi ataupun alternatif kepada rakyat pengundi kita yang ada di sana. Tetapi di atas kertasnya, BN boleh menang dengan majoriti yang besar di sana kalau dicampur undi mereka dengan undi Pakatan Harapan yang ada. Tetapi kalaulah mereka tidak menang dengan majoriti yang besar, itu berarti mereka gagal untuk mempertahankan sokongan yang mereka peroleh. Jika itu satu yang merugikan apabila di atas kertas akan mengaut undi yang akan lebih besar, dan YB sendiri sudah menyatakan bagaimana sejarah sebelum ini ada parti yang tidak bertanding kerana perkara-perkara itu. Apakah
kesediaan PN sendiri untuk mungkin tidak bertanding bagi menjimatkan lagi duit dan sebagainya, tenaga untuk pergi berkempen dan sebagainya, YB? Ya, dari sudut menjimatkan itu, kalau kita tanya kepada SPR sebagai contoh, kalau tak masuk bertanding, apa yang jimatnya? Mereka kena kerahkan, mereka tak kena kerahkan petugas yang ada, bahkan kalau ada calon bebas ke, mereka tak kena kerahkan petugas yang ada. Dari sudut tuah kepada rakyat tempatan, kalau berlaku pertandingan, mereka ada banyak tawaran, mereka mempunyai banyak peluang untuk mereka demand. Di negeri, kalau takkan ada pilihan raya kecil, agak-agak ada kedai ATM sampai ke hari ini, agak-agak lah. Kalaulah kita tidak isytiharkan kekosongan di negeri pada ketika itu, saya rasa sampai sekarang di negeri tidak ada mesin ATM. Jadi sudah itu pun gagal diwujudkan semata-mata kerana tidak ada pilihan raya kecil. Saya yakin kalau di mahkota ini berlaku pilihan raya kecil dan berlaku pertandingan, tidak ada apa-apa pembaziran, kerana yang untungnya pada akhirnya ialah rakyat di dun mahkota itu sendiri dapat buat pilihan, rupanya akan dapat mendapat pelbagai anugerah. Helikopter akan mendarat saban hari menawarkan pelbagai jenis projek. Menteri-menteri boleh turun. Kalau menteri-menteri rasa membazir, maka menteri tak payah turun lah, tak payah datang dan sebagainya, biar kami saja berkempen. Baik, kita melihat muktamar kali ini yang dinanti-nantikan selepas negeri mahkota, lepas tu YB sebut di awal tadi untuk menginjak kepada PRU. Apa lagi agaknya signifikannya muktamar PAS untuk kali yang ke-70 ini, kalau boleh dikongsikan YB? Kalau nak kira dari sudut hala tuju yang sangat jauh, sebab PAS ini bukan sahaja parti politik, tapi PAS juga merupakan satu parti yang meletakkan segmen dakwah dan tarbiyah juga berada dalam gerak kerja kita. Maka PAS perlu melihat lebih jauh daripada itu, bukan setakat untuk menang dalam PRU ke-16, iaitu untuk kita memastikan kuasa hegemoni politik Melayu di Malaysia ini dapat dikekalkan. Kerana pada hari ini, saudari Haslina, saya yakin bahawa sehari dua ini akan keluar kenyataan berhubung dengan isu peruntukan ahli-ahli parlimen. Baik, saya bukan nak cakap untuk ahli parlimen, tetapi kenapa apabila kita melihat di dalam perjanjian draft yang dikemukakan kepada kita itu sangat-sangat berbahaya dan mengancam perlembagaan, khususnya kedudukan orang-orang Melayu dan putera di dalam perlembagaan. Itu agak berbahaya. Dan perjanjian yang dikemukakan oleh kerajaan ini mempunyai ancaman terhadap kedudukan Melayu dan putera di dalam perlembagaan. Apa detailnya saya tidak boleh didedahkan kerana sabarlah, sedikit masa lagi akan dikeluarkan kenyataan oleh Perikatan Nasional. Tetapi itulah hala tuju kerajaan yang ada pada hari ini. Dan kita bimbang, kalau kita tidak sekat agenda ini daripada awal, maka tidak mustahil orang-orang Melayu di Bumi Putra di Malaysia pada hari ini akan tengok apa yang menimpa kepada orang Melayu di Singapura, menimpa orang Melayu di selatan Thailand. Tak mustahil kita akan ikut jejak langkah mereka, wa'alaikumsalam. Jadi sebab itulah PAS perlu melihat milestone ini dalam jangka masa 40 tahun, 50 tahun yang akan datang. Kesilapan pada hari ini boleh menyebabkan kita akan menyesal di kemudian hari, dikutuk oleh generasi di kemudian hari. Justru bukan PRU 16 sahaja menjadi sasaran kita, tetapi lebih daripada itu. Bagaimana membina generasi yang faham tentang kepentingan mempertahankan kuasa politik. Bagaimana membina generasi yang boleh membawa arus perjuangan ini dalam satu jangka masa yang panjang. Sebab itulah PAS ada pelbagai jenis sekolah dan juga pelbagai jenis aliran ataupun kita panggil tempat untuk mengasuh, membentuk pemikiran seperti ini, dan lepas melihat kepentingan untuk membina generasi yang faham politik ini dalam jangka masa yang panjang. YB, saya nak berbalik. Tadi ada YB menyatakan bahawa setiap usul yang nak dibahaskan perlu ditapis. YB kata sebagai ketua penerangan ada tapisan-tapisan yang perlu dilakukan. Apakah usul-usul yang telah pun ditapis yang tidak boleh ada, kalau tidak boleh diberitahu tak mengapa, tetapi apakah ini antara sekatan-sekatan yang diletakkan oleh PAS kepada perwakilan agar tidak boleh nak menyatakan suara mereka secara terbuka? Maksud tapis di situ bukanlah dengan maksud kita tolak ataupun kita nak sekat, tidak. Maksud tapis di situ ialah kita menyelaraskan, sebab ada kadang-kadang usul yang mempunyai maksud yang sama. Satu kawasan usul dia, satu kawasan maksud yang sama. So kita selaraskan dalam bentuk satu ayat dan kita minta supaya hanya satu kawasan yang bawa, kawasan yang lain bahas, kawasan lain sokong dan sebagainya. Itu maksud tapisan.
Ada usul yang kita terima tanpa bahas, kita akan senaraikan. Usul A, B, C terima tanpa bahas, yang tak perlu bahas. Sebab benda tu dah dilaksanakan. Sebagai contoh, usul supaya PAS memperkasakan penguasaan ekonomi di kalangan ahli-ahli PAS sedang diperkasakan bila jenah ekonomi dan sebagainya. So, kita nak faham macam mana. Semua dah setuju. Cuma sampai kepada peringkat pelaksanaan. Jadi, ada usul-usul yang sudah sampai ke peringkat pelaksanaan. Jadi, tak perlu untuk kita bahas, tak perlu untuk kita bawa untuk dibincangkan. Jadi itu untuk tapisan. Bukan maksud menyekat suara ahli-ahli peringkat bawah. Saya tidak adalah sampai peringkat itu. Apa cabaran sebenarnya untuk mengadakan muktamar kali ini? Cabarannya, kalau dari sudut teknikal ialah telah tentu cabaran keuangan lah. Kerana kita buat perhimpunan kali ini di satu tempat di luar bandar yang tidak ada, yang aksesnya sangat terbatas. Akses internet, akses tempat tinggal dan sebagainya. Setengah-setengah parti politik mereka lebih selesa untuk membuat perhimpunan agung mereka di satu tempat sahaja. So, tak payah fikir panjang. Dewan dah ada, minat pandai ada, just datang, bahas, balik. Tetapi kami di PAS ini mempunyai satu tradisi menggilir-gilirkan di antara negeri. Jadi, kali ini negeri Pahang diberikan tanggungjawab dan buat pula bukan di Kuantan, bukan di Indra Mahkota, buat di Kardau sana. Sawit. Jadi, sebagai satu isyarat bahawa insya-Allah kali ini PAS kita harapkan supaya dapat untuk menawan negeri Pahang dalam PRU yang akan datang. Dan kita memberikan tugas yang penting untuk Badan Perhubungan PAS Pahang buat persediaan seperti ini. Jadi cabarannya, kalau tanya saya, cabaran dalam muktamar kali ini ialah cabaran keuangan dan cabaran persiapan dalam kita sebagai sebuah kerajaan. Kita faham cabaran itu sering dihadapi oleh PAS. Namun di akhirnya kejayaan itu menyelubungi ataupun memberikan isyarat yang paling penting kepada PAS apabila ia berjaya di hujungnya. Apakah itu juga menjadi harapan kepada YB selaku Ketua Penerangan PAS Pusat melihat kejayaan muktamar yang akan berlangsung esok sehingga ke 15 September ini? Macam mana saya kurang jelas tadi, ada sedikit gangguan. Walaupun pelbagai cabaran yang dihadapi oleh PAS akhirnya akan dinikmati satu kejayaan yang besar. Apakah ini juga menjadi harapan kepada YB melihat muktamar kali ke-70 ini, bukannya satu tempoh yang singkat, YB 70 tahun sudah. Apakah ini diharapkan satu kejayaan luar biasa? Kerana YB katakan tadi dia akan diadakan di kawasan luar bandar. YB. InsyaAllah itulah harapan kita sebenarnya, Mas Dina. Sebab kita mempunyai masa depan yang cerah di Pahang ini. Kalau kita lihat di Terengganu, kami kalah di Terengganu tahun 2004, cuma ada 4 kursi saja. Tahun 2008, tambah 8 kursi. Tahun 2013, tambah 16 kursi. Tahun 2018, kami berjaya menawan negeri Terengganu. Itu Terengganu. Di Kedah pun lebih kurang sama. Di Pahang ini, hanya kami perlukan beberapa kursi saja lagi untuk menang dalam untuk menjadi kerajaan di negeri Pahang. Jadi, tidak ada sebarang masalah sepatutnya untuk kami di pihak PAS untuk menjadi kerajaan negeri Pahang kalau kita dapat melipat gandakan usaha sedikit. Jadi usaha-usaha seperti inilah. Muktamar ini satu suntikan vitamin tambahan kepada Badan Perhubungan PAS negeri Pahang. Di samping pertahankan kursi-kursi yang ada, milestone dia ataupun gerak kerja ini berterusan untuk akhirnya di peringkat Pahang saya menawan negeri Pahang insya-Allah dan seterusnya membawa momentum di peringkat nasional. Ada yang menyatakan PAS sudah cukup kuat kalau bergerak solo. Okey. Apakah itu akan difikirkan di dalam muktamar kali ini? PAS sudah cukup kuat sekiranya bergerak solo, ya. Kalau kita bergerak solo, kita sudah kuat tetapi masih belum cukup kuat untuk menawan Malaysia. Jadi saya yakin kalau kita perlu kepada galah 10 kaki, tapi kita hanya ada 8 kaki, kita perlukan 2 kaki untuk kita mengaik buah yang di atas pokok. Jadi kalau itu ibaratnya, saya yakin bahawa kita perlu kepada kerjasama politik. Mana-mana parti pun di Malaysia pada hari ini perlu kepada kerjasama politik. Even PKR yang diwakili ketua sebagai Perdana Menteri Malaysia sekalipun tidak mampu untuk bergerak secara solo dalam pilihan raya.
apatah lagi PAS yang hari ini sebagai pembangkang. Tapi insya-Allah PAS hari ini walaupun berbangkang, tetapi kami punya ahli parlimen yang paling ramai, kami punya ahli Dewan Undangan yang paling ramai. Jadi walaupun kita sudah kuat, tetapi ia tidak memberikan suatu signifikan untuk kita bergerak solo, apatah lagi dalam keadaan Malaysia pada hari negara berbilang bangsa majmuk yang perlu kepada sebuah parti yang mempunyai kepelbagaian warna di dalam gabungan tersebut untuk menjadi kerajaan di Malaysia. Baik. Terima kasih YB. YB Ahmad Fadli Syari, Ketua Penerangan PAS Pusat. Sudi bersama dengan Skop MG, kita berbicara mengenai muktamar PAS kali ke-70 yang akan berlangsung esok, dan kita juga akan mengikuti langsung secara lekat lagi dengan muktamar kali ini bermula esok sehingga 15 September nanti. Kata-kata akhir YB sebelum kita menamatkan sesi ini, silakan. Terima kasih Malaysia Gazette di atas kesediaan menjemput saya hadir pada malam ini bersama-sama dengan Malaysia Gazette. Saya jemput semua sebagai Ketua Penerangan PAS Pusat. Semua media dijemput untuk hadir ke muktamar kami di Keridau, dan semua pihak silalah ikuti secara online dari masa ke semasa. InsyaAllah muktamar PAS kepada kali ini akan menawarkan kelainan kepada anda semua dengan pelbagai isu-isu menarik yang akan dikemukakan, dilontarkan ke arah persediaan PAS untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan Malaysia, insya-Allah. Jumpa anda di Keridau nanti. Baik. Sebahagian daripada kerajaan YB, bukan jadi kerajaan sepenuh YB. Kita nantikan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua Penerangan PAS Pusat YB Ahmad Fadli Syari yang juga merupakan ahli parlimen Pasir Mas. Sekian dulu Skop MG, insya-Allah kita akan bertemu lagi khususnya kepada anda yang akan kita ada banyak program sebenarnya, bukan saja Skop MG, kita ada podcast MG, kita ada berita-berita. Anda boleh layari portal kami www.malaysiagazette.com untuk perkembangan semasa, dan juga insya-Allah kami juga akan membuat liputan secara langsung mengenai muktamar PAS kali ke-70 ini. Sekian dulu dari saya Haslina AR Kamaluddin, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.